Malam saya bincang lama dengan seorang penerbit TV yang ada pengalaman Ustaz Safwan. Saya berbincang lama dengan Ustaz Safwan malam. Saya kata, Ustaz kena buat. Kita dah tak faham lah tentang Israel ni dan Palestin. Yang faham hanya Allah Ta'ala. Sebab kita dah tengok kes ni 75 tahun. Dan sekarang kes dah masuk ke dalam satu peringkat, dia panggil deadlock. Tiada lagi tangan yang ajaib yang ada dalam dunia ni yang boleh membantu Palestin. Tapi saya kata dekat Ustaz, kita kena buat kerja ni. Sebab saya nak pujuk dia buat podcast. Sebab dia banyak cara untuk menjelaskan tentang Palestin. Saya kata podcast Ustaz adalah yang lebih agama. Supaya orang tengok saya punya stream ni lebih kepada berita semasa. Saya bukanlah ahli hadis. Saya tak pernah mengaji tinggi dalam bidang agama. Saya nak explain tanah Palestin. Saya nak explain tentang Al-Quran, tentang akhir zaman ni. Saya bukan ahli dia. Ustaz kumpul lah Ustaz. Dia ni baik. Orang yang sebaya dengan Ustaz Don. Dia sebaya, dia baiklah, dia anak murid Syekh Nuruddin Al-Banjari. Saya terkena buat Ustaz, supaya kita cater semua. Saya cater ni, mereka yang datang kepada saya hanya tahu tentang maklumat isu semasa. Tetapi nak kupas dari segi sejarah Islam daripada apa, saya tak boleh. Saya bukan ahli. Jadi buka satu podcast. Sebab Israel, Palestin ni sama ada kita generasi yang terakhir melihat kewujudannya, atau anak kita kemudiannya ketika orang Israel dibunuh hinggalah ketitisan darah terakhir, anak kita ni masih lagi orang yang hidup macam biasa-biasa. Tak ada apa berlaku. Dipanggil sebagai generasi yang terbius. Saya kata dekat Ustaz Safwan, saya adalah generasi terakhir yang masih ada air mata untuk Palestin. Yang baru ni dia mungkin terbius. Di mana dia rasa macam, ya berlakulah kekejaman, tapi apa hubungan dia dengan kita? Berlakulah, kita tak suka. Dan saya bimbang, anak-anak saya lebih dipengaruhi kerana gerakan Islam dalam membela Palestin mulai melemah. Anak-anak kita ni nanti bergantung pada gerakan sekular hak-hak asasi manusia. Yang saya kata kesan jangka panjang dia ada Ustaz. Kalau anak-anak kita berpaksikan kepada idea Dublin. Dublin adalah idea yang, kalau anak-anak kita berpaksikan kepada idea Ireland, yang membawa pandangan gerakan nasionalis Irish dalam menyokong Palestin. Anak kita bergantung kepada gerakan barat anti-apartheid sebab dia tengok tokoh-tokoh barat saja yang menjuang. Lama-lama anak kita akan kata dalam agama kita ni tiada konsep perjuangan. Saya kata sekarang jangka pendek kita terpaksalah bersama dengan mereka. Kita terpaksa menyokong gerakan sivil yang ada di Perancis, gerakan sivil yang ada di London, gerakan sivil yang ada di Manhattan, gerakan sivil yang ada di New York. Kita terpaksa sebab kita tak tahu di mana gerakan massa yang bersifat Islamik yang kita nak sokong. Maka gerakan-gerakan sivil ni datang dengan pandangan-pandangan yang sangat civilized, berasaskan ketamadunan. Lama-lama saya kata, kalau kita biar anak kita berada dalam gerakan ni, 20 tahun dia duduk, lama-lama agama akan terlepas pada dia. Dia kata Palestin hanya boleh dibina dengan pegang pada perjuangan sekular. Palestin hanya boleh dibela dengan berpegang pada gerakan hak asasi manusia. Gerakan Islam tak ada. Sebab Islam tidak membincangkan tentang Palestin dalam konteks yang sangat meluas untuk ikat anak kita. Kalah menang fahami Palestin. Apa terjadi pun sampai bila pun kena faham Palestin ni kerana Masjid Aqsa-nya, kerana ini tarah pada Nabi. Gaza ni kena faham. Dia adalah kota tamadun Islam yang tua. Di sinilah lahirnya Imam Syafi'i yang kita pegang mazhab dia. Jadi saya kata kalau benda-benda tu kurang Ustaz, tak ada orang buat check and balance. Saya ni hanya run berdasarkan experience saya sebagai wartawan. Saya buat opitoria. Tapi dari segi religious, untuk buat anak kita faham lah. Lama-lama anak kita yang solat 5 waktu sampai hitam dahi dia ni, anak kita yang dalam diri dia ada agama. Tapi bila sampai ke Palestin, anak kita akan berlindung di bawah apartheid. Satu gerakan moderat dunia yang tidak berasaskan pada Al-Quran. Anak kita akan pegang pada gerakan surah hak asasi manusia. From the land to the sea, yang di dalamnya tiada pegangan agama. Anak kita akan terpaksa pergi kepada perjuangan-perjuangan yang dibentuk di barat, walaupun mereka sekular lah, mereka bukan berasaskan Kristian. Lama-lama saya katakan satu generasi yang datang keluar ni, dia akan menganggap agama Islam tidak pernah menunjukkan simpati kepada orang Palestin. Agamawan Islam tak pernah berada di tengah-tengah Palestin ditindas dan Palestin sedang bersedih. Maka mereka akan pergi pada golongan sekular. Dan bila mereka berada dalam golongan sekular, lama-kelamaan mereka akan menerima pula idea-idea sekular yang di luar hak asasi. Sekarang kita bersetuju dengan idea-idea sekular yang memperjuangkan nasib Palestin. Tapi kena ingat, idea-idea sekular juga memperjuangkan LGBT. Idea-idea sekular juga memperjuangkan New World Order.
Idea-idea sekular juga memperjuangkan pembinaan negara membina dunia sekular, iaitu dunia yang tidak diikat oleh agama dan dunia yang tidak diikat oleh identiti bangsa. Jadi saya kata jangka panjang masih ada kesan. Buat masa sekarang terdesak, buat macam mana anak-anak kita nak ikut ulama' pun, ulama' tak menjerit tentang soal Palestin. Kalau anak kita nak ikut gerakan Islam pun hidup segan mati tak mahu tentang Palestin. Sebab tiada kesedaran. Nak harap kepada YouTubers pun, konten masih prank. Nak harap kepada portal pun, hari-hari kisah tentang artis bercerai. Kita nak harap kepada orang yang jadi pempengaruh pun, hari-hari tayang kereta. Saya sampai 5 pagi saya tak lepas dia semalam. Saya kata, Ustaz, saya ajar Ustaz ABC, walaupun tak sampai Z lah tentang production. Dia ni yang produce backpacking bersama dengan Mak Dan. Tengok tak dokumentari Mak Dan backpacking dulu, Mak Dan Terengganu tu. Dia backpacking Mak Dan, dia produce. Dia salah seorang producer muda yang sangat-sangat yang datang daripada latar belakang pengajian agama, tapi dia tak mau jadi ustaz. Dia Ustaz Safwan. Dia kata, pergi kena buat Ustaz. Kalau semua orang nak duduk dalam sekolah pondok, dan kalau semua orang nak berdalil tentang baca ni 1000 kali, baca ni 10,000 kali, baca ni 200,000 kali, dapat tingkat-tingkat syurga, saya kata last kali, saya kata dunia ni akan kembali seperti mana jatuhnya Baghdad. Bagaimana jatuhnya Baghdad? Kerana orang-orang alim memilih untuk mengembangkan gerakan sufi kerana marah dengan empire Abbasid yang dipenuhi dengan keduniaan. Maka orang-orang ni lari, pergi duduk di hutan-hutan dan duduk di bukit-bukit dan pertempatan padang pasir. Kerana berada bersama dengan pemimpin pada waktu itu, dia agak bersekutu dengan orang yang sedang bertentangan dengan Islam. Bila Hulagu Khan datang, kenapa Baghdad empire yang sangat kuat di bawah Abbasid jatuh dengan mudah? Kerana orang-orang Islam terpecah dua. Satu golongan mengatakan tinggal bersama dengan Abbasid adalah tinggal dengan golongan duniawi, kerana banyak dosa dan banyak kemungkaran. Satu golongan kata larilah daripada kemungkaran dan bawalah gerakan sufi dan tinggallah di gunung-gunung dan di gua-gua ataupun di perempatan yang jauh daripada tempat berlakunya mungkar. Dan lama kita macam tu juga. Bila dalam keadaan sekarang ni kita tak boleh nak jawab tentang soal Palestin. Para ulama' dan para ustaz bercakap tentang Palestin ni tak boleh memberi harapan kepada orang ramai kerana mereka tiada cara untuk menyampaikannya. Maka lama-lama orang kita, anak-anak muda kita akan pergi. Dan saya kata gerakan hak asasi tak akan berhenti dalam soal Palestin. Sekali anak kita melangkah masuk kerana terhutang budi, kerana di sinilah anak kita berjuang bersama untuk Palestin, nanti anak kita akan terikat pula dengan LBGT. Anak kita akan terikat pula dengan kebebasan bahawa arak boleh dijual. Siapa tak nak minum, dia janganlah minum. Sebuah negara harus dibina oleh undang-undang sekular, di mana agama amalkanlah. Siapa nak pergi masjid, tapi negara tak perlu memasjidkan sebuah negara tersebut. Islam tak perlu berada sebagai sebuah agama rasmi. Jadi saya bimbang, kalau kita tak memberi imbangan yang segera, dan kita biar anak kita bergantung pada gerakan sekular, dan anak kita menganggap sekular lah penyelamat Palestin, maka esok akan tertanam kepada mereka. Apa saja yang diperjuang sekular adalah benar ketika ulama' kita kelihatan lemah dalam mempertahankan Palestin. Itu saja hujah saya pada tuan-tuan dalam sesi malam ini.